Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis kitab Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Sebuah kitab hadis yang merupakan salah satu daripada sihah sittah yang dipelajari, yang diajar di pondok madrasah dan juga jamiah. Kita telah tiba pada riwayat 3305 dan kali ini berkenaan tentang ayat-ayat berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang ayat daripada suratul Qamar insya-Allah. Maka pada riwayat 3305 kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ali bin Musir an al-A'mash an Ibrahim an Abi Ma'mar an Ibn Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, bainama nahnu ma'a Rasulillah, ketika mana kami sedang berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat 3305 menceritakan tentang ayat pertama daripada suratul Qamar, ayat yang menceritakan tentang bulan terbelah menjadi dua. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka ketika mana kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, di tempat yang bernama Mina, di Mina. Ada riwayat menyebut Nabi pada waktu itu berada di tempat yang lain. Fansyaqqal qamar, maka telah terbelah bulan fil qataini, menjadi dua bahagian. Dan terbelahnya bulan adalah antara mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud gambarkan bagaimanakah kedudukan bulan pada waktu itu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, fil qatun min wara'il jabal, satu belahan bulan berada pada waktu itu di sebalik bukit, di atas bukit. Sebahagian para ulama menyebut maksud bukit di sini adalah bukit Jabal Nur ataupun di mana terletaknya Gua Hira. Wa fil qatun, dan satu lagi bahagian pecahan bulan dunah, berada di bahagian depan bukit. Kata para ulama, maksud daripada apa yang cuba nak disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah wal muradu annahuma tabayanata fa ihdahuma ila jihatil ulu wal ukhra fi sufal. Maksudnya pada waktu itu bulan tadi betul-betul terbelah menjadi dua. Satu bahagian pada waktu itu di sudut lain dan satu bahagian lagi di sudut lain. Maka Nabi SAW bersabda kepada manusia yang minta mukjizat bulan dibelah menjadi dua. Sabda Nabi, ishhadu, saksilah bagaimana bulan terbelah menjadi dua, dan menunjukkan kepada mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, iqtarabatis saah, telah hampir saat kiamat, kedatangan kiamat, wansyaqqal qamar, dan telah terbelahlah bulan. Wansyaqqal qamar, telah terbelahlah bulan. Dan ini salah satu daripada mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya orang Quraisy tetap tak beriman kepada Nabi. Macam-macam yang mereka minta kepada Nabi. Mereka minta malaikat turun, mereka minta malaikat membawa turun Al-Quran. Dan antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu minta kepada Allah dan berlaku adalah peristiwa yang sukar difahami oleh akal, dan itulah tujuan mukjizat. Mukjizat daripada perkataan i'jaz pada waktu itu sesuatu perkara luar biasa yang tak boleh diterima oleh akal manusia, yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai menunjukkan kebenaran, tanda
kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tetap tidak beriman. Riwayat yang seterusnya 3306 daripada Sunan Tirmizi. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul bin Humaid qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dalam hadis ini diterangkan kenapa boleh berlakunya mukjizat terbelahnya bulan, sebab orang Quraisy minta. Berkata Anas bin Malik, sa'ala ahlu Makkah, penduduk Mekah telah meminta kepada Nabi SAW ayatan, satu tanda yang menunjukkan terhadap kenabian dan kerasulan baginda. Fansyaqqal qamar, maka telah terbelahlah bulan di Makkah, di kota Mekah, marrataini, menjadi dua. Marratain pada hadis ini bukanlah bermaksud dua kali, tidak. Sebab itu lihat kepada Arafah pada baris yang terakhir, laisal muradu bil marrataini takraru syakkil qamar balil muradu annahu sara shiqqain wa nisfain fi waqi'atin wahidah. Maksud daripada marratain adalah bulan terbelah menjadi dua ketika mana baginda berada di Mekah. Maka telah turunlah ayat yang pertama hingga ayat yang kedua daripada suratul Qamar pada juz yang ke-27. Firman Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis saah, telah hampir dan dekat saat kedatangan kiamat. Wansyaqqal qamar, dan telah terbelah bulan menjadi dua. Ahlan, terima kasih Ruhaiza, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua daripada suratul Qamar, wa in yarau ayah yu'ridu, walaupun mereka yang minta tanda kerasulan baginda dan Allah kabulkan dengan mengurniakan mukjizat kepada baginda, peristiwa yang tak boleh difahami oleh akal, yang mana berlaku dengan kekuasaan Allah, maka pada waktu itu terbelah bulan menjadi dua. Maka firman Allah, wa in yarau ayatan yu'ridu, dan apabila mereka melihat mukjizat, tanda-tanda kebesaran dan Allah dan juga mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka buat? Yu'ridu, mereka berpaling. Mereka yang minta dan mereka yang berpaling. Dan apakah alasan mereka untuk mereka tidak beriman? Wa yaqulu, pada ayat yang kedua suratul Qamar, firman Allah, dan mereka berkata, hadza sihrun mustamir, inilah sihir yang terus menerus berlaku. Al-a'yadzubillah. Daripada sini kita belajar satu perkara, orang yang tak nak beriman, orang yang tak nak menerima kebenaran, dia akan berterusan berpaling dan memberi alasan. Dan itu berlaku kepada penduduk Mekah sehingga akhirnya Allah beri mereka hidayah apabila mereka mahu berdamai dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu pembukaan kota Mekah. Riwayat, dan pada waktu itu pun mereka terpaksa untuk berdamai dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak nak beriman, tak nak menerima kebenaran, dia akan sentiasa berpaling dan berterusan memberi alasan. Seperti mana yang kita belajar pada ayat yang kedua daripada suratul Qamar. Riwayat-riwayat yang seterusnya menceritakan tentang peristiwa yang sama, bagaimana bulan terbelah sewaktu baginda Rasulullah berada di Mekah. 3307. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ibni Abi Najih an Mujahid an Abi Ma'mar an Ibni Mas'ud. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, beliau berkata, insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah, telah terbelah bulan menjadi dua pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda kepada kami, ishhadu, saksikanlah mukjizat perkara yang luar biasa ini. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 3308. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud an Syu'bah an al-Amash an Mujahid an Ibni Umar. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, in falaqal qamaru, telah terbelah bulan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishhadu, saksikanlah mukjizat ini. Hadis ini juga adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 3309 masih lagi berkenaan tentang peristiwa bulan yang terbelah
sewaktu Nabi SAW pada waktu itu menunjukkan mukjizat baginda. Riwayat 3309. Wa bi ilahi qala hadatsana Abd bin Humaid qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala hadatsana Sulaiman bin Katsir an Husain an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala, daripada sahabat Nabi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, insyaqqal qamar, telah terbelah bulan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta sara firqatain, sehingga bulan itu menjadi dua bahagian. Ala hadzal jabal, dalam riwayat ini perawi yang bernama Jubair bin Mut'im menggambarkan bulan itu berada pada dua bukit yang berhampiran. Satu, ala hadzal jabal, berada pada atas satu bukit, dan kata para ulama itulah bukit Abu Kubais. Wa ala hadzal jabal, dan bahagian yang kedua berada pada bukit Suwaida. Dan ini tidaklah bertentangan dengan hadis yang ke-3305 yang menerangkan bulan pada waktu itu berada pada Jabal Nur, menunjukkan pada waktu itu berlakunya pergerakan sewaktu bulan terbelah menjadi dua. Maka ianya berada sekejap pada Jabal Nur dan kemudian ianya berada pada Bukit Abu Kubais dan juga Bukit Suwaida, kata Jubair bin Mut'im. Faqalu, maka orang-orang Mekah yang tak nak beriman, mereka mula memberi alasan. Sebab mereka yang minta. Dan kemudian pada waktu itu mereka, bila dah terjadi, mereka tetap tak nak beriman. Maka mereka berkata, saharana Muhammad. Muhammad telah menyihir kami. Faqala ba'duhum, lalu sebahagian daripada mereka berkata, la in kana saharana, kalaulah Muhammad benar-benar telah menyihir kita, fama yastati'u an yasharan nasu kullahum, maka bagaimana mungkin Muhammad mampu menyihir seluruh manusia? Sebab pada waktu itu orang-orang yang lain pun nampak berlakunya belahan bulan pada waktu tersebut. Maka bagaimana mungkin Muhammad Nabi SAW mampu menyihir semua orang? Wa qad rawa ba'duhum, dan sebahagian daripada mereka telah meriwayatkan hadis ini daripada Husain, daripada Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im, daripada ayah, daripada atuknya Jubair bin Mut'im, riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat yang seterusnya kita mula masuk pada ayat yang baru, iaitu hadis berkenaan tentang ayat 48 dan 49. Maka ayat ini sebagai teguran keras daripada Allah apabila orang-orang Quraisy pada waktu itu mereka membantah Nabi dalam soalan takdir, dalam urusan takdir. Mereka berdebat dan membantah Nabi. Maka Allah turunkan ayat 48 dan 49 daripada suratul Qamar sebagai teguran keras terhadap mereka. Riwayat 3310. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib wa Abu Bakr Bundarun qala hadatsana Waqi'un Sufyan an Ziyad bin Ismail Muhammad bin Abbad bin Ja'far al-Makhzumi an Abi Hurairah, daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, ja'a musyriku Quraisy, telah datang orang-orang musyrik daripada kalangan kabilah Quraisy, yukhasimun, mereka berdebat dan membantah baginda Nabi SAW fil qadar, pada urusan takdir. Mereka pada waktu itu berdebat dan membantah Nabi. Maka telah turun ayat 48 hingga 49 sebagai teguran keras daripada Allah kepada mereka. Firman Allah, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim, pada hari di mana semasa mereka diseret finnar, di dalam neraka, ala wujuhihim, dalam keadaan tertiarap di atas wajah dan muka mereka. Malaikat akan seret mereka dalam neraka. Maka firman Allah, zuku, ketika mana pada waktu itu rasakanlah massa sakar, bakaran dan kepanasan neraka sakar. Kemudian firman Allah pada ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami telah menciptakan tiap-tiap sesuatu biqadar, dengan takdir dan dengan ketentuan. Maka ayat ini memberi teguran keras kepada orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu tidak berdebat dan membantah Nabi pada urusan takdir. Kita mula masuk pada surah yang baru, iaitu surah Ar-Rahman, yang mana menceritakan pada riwayat 3311 bagaimana baginda Nabi SAW bila membaca surah Ar-Rahman kepada para sahabat,
dan berulang kali datangnya ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Maka para sahabat diam, tak jawab apa-apa. Maka sabda Nabi SAW bila Nabi selesai baca, para jin bila aku bacakan surah ini kepada mereka, mereka lebih bersemangat dalam memberi jawapan setiap kali mendengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berbanding dengan kamu yang berdiam diri dan tidak memberi sebarang reaksi. Maka riwayat 3311. Maka lebih daripada 30 kali berulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdurrahman bin Waqid Abu Muslim qala hadatsana Walid bin Muslim an Zuhair bin Muhammad an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir, daripada Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar ala ashabih, bertemu dengan para sahabat baginda, faqara'a, maka baginda Nabi telah membaca alaihim kepada mereka surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman, min awwaliha ila akhiriha, daripada awal surah hinggalah ke akhir. Fasakatu, dan para sahabat pada waktu itu diam bila mendengar surah Ar-Rahman, diam, tak ada memberi sebarang reaksi, walhal berulang kali Allah pada waktu itu berfirman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu, wahai jin dan manusia, kamu hendak dustakan? Para sahabat diam. Maka Nabi SAW pada waktu itu menegur. Baginda Nabi SAW bersabda, laqad qara'tuha, demi sesungguhnya aku telah baca surah Ar-Rahman ini alal jin, kepada para jin. Dan kita telah sebut pada hadis-hadis sebelum ini yang mana Nabi SAW pernah berdakwah kepada jin beberapa kali. Ketika mana Al-Quran gambarkan dalam suratul jin, Al-Quran ceritakan sewaktu Nabi pulang daripada Taif dalam suratul Ahqaf. Begitu juga dalam hadis, maka ada beberapa pertemuan yang mana sebahagian para ulama menyebut Nabi 6 kali telah bertemu dengan jin, dan mungkin lebih daripada itu. Maka sabda Nabi, aku telah baca kepada jin surah Ar-Rahman ini. Fakanu, dan adalah mereka ahsana mardudan minkum, mereka lebih baik dalam memberi jawapan berbanding kamu. Maka apakah jawapan yang jin berikan? Sabda Nabi, kuntu kullama ataitu ala qaulih, setiap kali aku tiba pada firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang mana Allah berfirman, maka yang mana satu di antara ala'i rabbikuma, nikmat-nikmat Tuhan kamu, tukadziban, yang kamu nak dustakan. Nikmat Allah yang mana kamu nak dustakan? Para sahabat bila dengar, mereka diam. Tapi jin bila mereka setiap kali Nabi bacakan ayat ini kepada mereka, qalu, maka para jin berkata, la bi syai'in min ni'ami rabbina nukadzib. Apa mereka kata? Tidak ada satu nikmat pun daripada nikmat-nikmat Tuhan kami yang kami dustakan. Falakal hamdu, segala puji-pujian bagimu ya Allah. Maka jin menjawab begitu. Setiap kali Nabi baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang hendak kamu dustakan? Maka mereka berkata, la bi syai'in min ni'ami rabbina nukadzib falakal hamd. Tidak ada satu nikmat pun daripada nikmat-nikmat Tuhan kami yang hendak kami dustakan, dan segala puji-pujian hanya bagimu ya Allah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Walid bin Muslim daripada Zuhair bin Muhammad. Telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ka'anna Zuhair bin Muhammad, seolah-olah Zuhair bin Muhammad yang yang ada dalam periwayatan orang-orang Syam, beliau bukanlah laisa huwa alladhi yurwa, beliau bukanlah orang yang diambil riwayat daripadanya di Iraq. Ka'annahu rajulun akhar, kemungkinan beliau adalah orang lain. Qalla Busmah, yang mereka telah menukar namanya. Yakni maksud daripada Imam Ahmad adalah lima yarwuna anhu minal manakir, apabila di Iraq perawi yang sama, Zuhair bin Muhammad, beliau ada menyampaikan riwayat-riwayat yang mungkar. Maka kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail berkata, Ahlus Syam, para ulama Syam, para perawi Syam, apabila mereka mengambil riwayat daripada Zuhair bin Muhammad, riwayat yang manakir, riwayat yang mungkar,
Sementara ahli Iraq, apabila mereka mengambil riwayat daripada Zuhair bin Muhammad, mereka hanya mengambil hadis yang sahih. Maka sebab itu, kalaulah riwayat Zuhair bin Muhammad melalui jalur perawi Iraq, maka diterima. Kalaulah riwayat yang perawi yang sama melalui jalur perawi Syam, maka pada waktu itu perlu untuk berhati-hati kerana ianya adalah kadangkala riwayat yang mungkar. Riwayat 3316 kita dah mula masuk berkenaan tentang suratul Waqiah, dan kali ini kita nak melihat ayat yang ke-30 daripada suratul Waqiah berkenaan tentang betapa luasnya nikmat syurga yang Allah bakal berikan kepada penghuni syurga. Moga Allah golongkan kita daripada kalangan penghuni syurga. Wabi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abdullah bin Sulaiman wa Abdul Rahim ibn Sulaiman an Muhammad ibn Amr qala hadatsana Abu Salamah an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullah, Allah telah berfirman dalam sepotong hadis kursi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang salih nikmat syurga ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nikmat syurga wala uzunun sami'at, yang tidak pernah didengari oleh telinga. Akan kadangkala bila kita dengar sesuatu yang sedap, yang indah, maka pada waktu itu kita rasa gembira. Tapi nikmat syurga, pendengaran, penglihatan, kita tak pernah nampak dan tak pernah dengar. Secara ringkasnya sabda Nabi SAW, wala khatara ala qalbi bashar, nikmat syurga tidak pernah terlintas pada hati manusia. Apa yang kita bayangkan bentuk syurga, itu belum lagi syurga. Apa yang kita boleh gambarkan bentuk syurga, itu bukannya syurga. Kemudian sabda Nabi, bacalah jika kamu mahu suratul Sajdah ayat yang ke-17. Fala ta'lamu, maka tidak akan mengetahui nafsun, seorang pun, ma ukhfiya, apa yang telah disembunyikan untuknya, min qurrati a'yun, daripada keindahan nikmat syurga, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Kemudian Nabi menceritakan tentang luasnya syurga. Sabda Nabi, wa fil jannah, dan sesungguhnya dalam syurga, syajaratun, ada sebatang pokok, yasirur rakibu fi dhilliha, berjalan seorang penunggang pada bayang-bayangnya, mi'ata amin, selama 100 tahun. 100 tahun seorang penunggang pada waktu itu menunggang kenderaannya tanpa henti. Luasnya pokok tadi sabda Nabi, la yaqta'uha, penunggang tersebut tidak mampu untuk melewati dan pada waktu itu menyeberanginya. Pada waktu itu tak mampu nak menyeberangi. Bukan pokok. Pada waktu itu bayang-bayang pokok tadi gambaran betapa luasnya syurga yang Allah bakal kurniakan kepada manusia. Kemudian sabda Nabi, bacalah untuk kamu memahami betapa luasnya bayang-bayang syurga, apatah lagi syurga itu sendiri. Ayat yang ke-30 daripada suratul Waqiah, wa zillim mamdud, dan naungannya yang tetap terbentang, tak putus-putus. Naungan pohon-pohon pada waktu itu tidak tetap terbentang. Luasnya pada waktu itu syurga, yang mana kita boleh faham daripada gambaran yang Nabi cuba berikan daripada naungan dan bayang-bayang daripada sebatang pokok sahaja. Kemudian sabda Nabi lagi, dahsyatnya syurga, indahnya syurga, wa maudi'u sautin, sabda Nabi, dan kadar cemeti kamu. Orang Arab apabila mereka menunggang unta ataupun kuda, mereka bawa cemeti. Pada waktu itu nak menjadikan kenderaan tersebut lebih laju. Dan bila mereka tiba ke sesuatu tempat, untuk mereka nak cop tempat ataupun nak tunjukkan tempat itu milik mereka, mereka campak cemeti dulu sebelum mereka turun daripada kenderaan ataupun dudukkan unta mereka. Maka itu bagaimana manusia pada waktu itu nak menunjukkan itu adalah tempatnya dengan meletakkan cemeti. Maka sabda Nabi, kadar meletakkan cemeti, yang mana cemeti itu nipis, halus. Salah seorang daripada kamu di syurga adalah lebih baik daripada segala nikmat dunia dan apa yang ada padanya. Sebab itu lihat kepada sinhara baris yang keempat, ay adna makan, sekecil-kecil tempat dalam syurga,
adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kenapa Nabi beri perumpamaan cemeti? Wa qad jaratil 'adah, kerana menjadi kebiasaan orang Arab, bi ilqa'ir rakib, seorang penunggang akan meletakkan, menjatuhkan sautahu, tali cemetinya terlebih dahulu, fi maudi'in, pada tempat yang dia ingin untuk turun pada tempat tersebut. Pada tempat tersebut, maka pada waktu itu dia akan letak cemetinya dulu, nak tunjukkan itu tempat dia. Sabda Nabi, kadar satu cemeti yang halus di syurga lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada pada isinya. Maka sabda Nabi, bacalah jika kamu mahu sebagai dalil. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka mereka inilah orang-orang yang berjaya. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia hakikatnya illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Sebab ianya bukan kesenangan yang abadi, bukan kesenangan yang kekal selama-lamanya. Kadangkala kesenangan itu menjadikan ada orang hasad, kesenangan itu menjadikan pada waktu itu kita sombong, maka ianya adalah kesenangan yang penuh tipu daya, sabda Nabi. Riwayat dalam Al-Quran sebut, surah Ali Imran ayat 185. Riwayat 3313 masih lagi nak menerangkan tentang maksud ayat 30 dan 31 daripada suratul Waqiah. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul Humaidin qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati la syajarah, sesungguhnya di dalam syurga ada pokok, yasirur rakibu, berjalan dengan laju seorang penunggang, fi zilliha, untuk melewati akan sayap pokok tadi, mi'ata am, selama 100 tahun. Kita tak boleh nak bayangkan betapa besarnya syurga yang Allah bakal berikan kepada penghuni syurga. Bayangkan syurga yang paling kecil pada waktu itu adalah beberapa kali ganda daripada dunia. Dan kita dunia pun tak habis pusing. Bukan sekadar dunia, kalau saya duduk di Shah Alam pun tak habis pusing. Banyak tempat lagi tak sampai. Banyak kedai lagi pada waktu tu tak pernah tahu. Banyak tempat Shah Alam baru. Maka apatah lagi kalau beberapa kali dunia itu adalah sekecil-kecil syurga. Bagaimana orang yang mendapat syurga pada tempat yang darjat kedudukan yang lebih tinggi. Maka selama 100 tahun penunggang ini cuba untuk melewati, menghabiskan naungan, dan pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, naungan dan bayang-bayang pokok tadi, la yaqta'uha, sabda Nabi, dia tidak akan mampu menghabiskan, menyeberangi akan bayang-bayang dan juga naungan tadi. Sabda Nabi, bacalah firman Allah jika kamu mahu, ayat yang ke-30 suratul Waqiah, wa dhillim mamdud, dan naungannya yang tetap terbentang. Luas pada waktu itu naungan pokok yang ada di dalam syurga. Dan juga ayat yang ke-31, wa ma'im maskub, dan antara nikmat syurga pada waktu itu airnya yang sentiasa mengalir. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang seterusnya nak menerangkan tentang suratul Waqiah, ayat wa furushim marfu'ah. Wa furushim marfu'ah adalah ayat yang ke-34. Apakah yang dimaksudkan dengan tempat-tempat tidur yang tinggi kedudukannya, tinggi keadaannya? Apakah maksud marfu'ah? Maka pada riwayat 3314, wa bi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Rishdid bin Sa'd an Amr bin al-Haris an Darraj an Abil Haytham an Abi Sa'id, daripada Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan tentang firman Allah ayat 34 daripada suratul Waqiah, wa furushim marfu'ah, dan tempat-tempat pembaringan ataupun pada waktu itu tempat-tempat tidur marfu'ah yang tinggi keadaan dan kedudukannya. Maka sabda Nabi, irtifa'uha, ketinggian tempat pembaringan tersebut adalah seperti mana jarak di antara langit dan bumi. Wa masiratu ma bainahuma, dan jarak perjalanan daripada bumi ke langit. Langit di sini bukanlah maksudnya langit yang kita nampak, sebaliknya langit dunia, langit yang pada waktu itu
langit permulaan sebelum langit pertama dan seterusnya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jarak di antara langit dan juga bumi adalah perjalanan selama 500 am, sabda Nabi, perjalanan selama 500 tahun. Kemudian Imam Tirmizi terangkan, apakah maksud wa furushim marfu'ah, tempat pembaringan yang tinggi kedudukannya, yang jaraknya selama 500 tahun. Kata Imam Tirmizi, selepas beliau menyebut hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Rishdin. Berkata sebahagian ahli ilmu, makna hadzal hadis, maksud daripada hadis ini adalah wartifa'uha, ketinggian seperti mana ketinggian langit dan bumi. Qal, mereka berkata, irtifa'ul furush al-marfu'ah fid darajat, ketinggian tempat tidur, tempat pembaringan daripada sudut darjat-darjat. Orang yang darjatnya rendah, maka jaraknya dengan orang darjat yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi, jaraknya pada waktu itu adalah 500 tahun perjalanan. Sangat jauh perbezaan daripada satu darjat ke darjat yang berikut, daripada satu martabat ke martabat yang berikut. Wad darajat, dan tingkatan-tingkatan antara setiap darjat adalah seperti mana jarak antara langit dan bumi. Riwayat 3315 menerangkan tentang ayat yang ke-82 daripada suratul Waqiah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengherdik, Allah bagi nikmat yang pelbagai, namun manusia pada waktu itu mendustakan nikmat-nikmat Allah dengan mengungkapkan perkataan-perkataan yang tak disukai oleh Allah. Riwayat 3315. Wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Husain bin Muhammad qala hadatsana Israil an Abdul A'la an Abi Abdurrahman an Ali, daripada Ali radhiyallahu taala anhu beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, firman Allah, wa taj'alun, dan kamu menjadikan rizqakum, tanda kesyukuran dengan rezeki yang kamu terima, annakum tukadzibun, dengan cara kamu mendustakan Allah. Sepatutnya bila dapat nikmat, syukur, hargai dengan melakukan ketaatan. Tapi Allah menghardik sebahagian manusia, cara mereka bersyukur dengan mendapat rezeki adalah annakum tukadzibun, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan pada waktu itu Allah. Maka Nabi SAW bersabda, syukrakum, cara kamu menghargai nikmatnya Allah berikan dengan kamu mendustakannya adalah sebagai contoh. Takulun, kamu wahai orang-orang musyrik Mekah berkata, mutirna binaui kaza wa kaza wa binajmi kaza wa kaza, yang telah memberi kami hujan adalah bintang itu, gugusan bintang ini, sebab bintang ini, sebab ini kami dapat hujan. Padahal pada waktu itu yang memberikan hujan adalah Allah. Allah yang bagi hujan. Sepatutnya bersyukur kepada Allah, menghargai pemberian Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi tidak, Allah beri hujan, pada waktu itu menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Maka sebab itu inilah maksud ayat yang ke-82, wa taj'aluna rizqakum, dan kamu menjadikan tanda bersyukur dengan rezeki yang kamu terima, annakum tukadzibun, dengan cara kamu mendustakan ayat-ayat Allah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan Sufyan telah meriwayatkan daripada Abdul A'la hadis ini dengan sanad ini, namun pada waktu itu tidak memarfu'kannya. Riwayat 3316 kita akan sambung pada jam 8 malam nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.